Assalamualaikum, selamat petang. Jumpa dengan saya sekali lagi di dapur Tok Mama Yah dengan saya Zawiyah Yahya. Terima kasih kepada semua followers, subscribers, sahabat-sahabat yang sentiasa setia menyokong saya ya. Okey, tengok sini. Hari ni kita tak masak ni. Nak tunjuk macam mana nak siang ikan tongkol. Ikan tongkol ni memang ini tongkol besar, tongkol hitam, ikan air hitam orang Kelantan panggil, dan sangat besar, dekat 2 kilo, sekilo 900 lebih tadi ya. Saya dah order tapi saya tak bagi tuan kedai tu potong. Saya nak tunjuk macam mana cara yang sebenarnya lah, macam mana nak potong. Sebab ikan ni besar. Kenapa saya pilih ikan besar? Sebab ikan air ni, kalau ikan tongkol ni kalau kita pilih yang kecil, isinya sangat lembut. Tujuan ni nak masak gulai nasi belauk lah. Tapi hari ni nak tunjuk cara menyiang, memotong dan merebus ikan tongkol. Jom kita mula ya. Perlu pisau. Saya guna 2 pisau besar. Tengok dah apa ni, dah bergigi-gigi ya. Kena potong tulang lamb hari tu. Dah pisau ni dan juga gunting ya. Dan jangan lupa batu pengasah ni ya. Saya dah asah tadi tapi tak pastilah dia tajam ke tidak. Kita buang dulu sirip dia ni. Kalau kita guna pisau susah. Kita gunting saja. Okey. Semua sekali lah dulu. Kita buang dulu. Termasuk bahagian bawah ni. Okey, satu lagi. Okey, dan bahagian belakang satu ni ada lagi satu. Ni bahagian tajam. Ada lagi ke? Okey. Pastikan kita buang semua duri-duri dia supaya tak makan tangan kita lah. Kemudian sebelum kita potong, kita buang dulu bahagian ni, tepi ni. Dia macam ada sisik lah, sampailah ke ujung kepala. Okey. Ikan tongkol hitam ni sedap sebab dia lembut compare dengan satu lagi jenis ikan tongkol putih ya, tapi isinya agak gelap. Ini ikan tongkol hitam, isinya cerah. Bahagian satu lagi sampailah ke ujung. Sebab tu saya kata perlu pisau tajam. Saya ni bukan pakar tapi dah selalu buat kan. Okey. Bahagian toilet. Okey. Kemudian seterusnya kita akan potong bahagian kepala dulu. Kita keluarkan kepala. Jaga-jagalah, nanti saya tunjuk-tunjuk saya pula yang luka. Okey, sampai sini kita potong. Sebab kita tak nak biarkan kepala asing. Betul lah tu, pisau tu tajam. Nanti kita akan buang bahagian ini insang ya. Okey, nampak ya? Okey. Kemudian saya akan belah perut. Kot-kot ada telur dia ke, atau satu lagi susu. Saya panggil susu lah. Orang sini panggil apa saya tak tahu. Okey. Okey. Nampak kan ni Kita keluarkan ini dulu. Sebab nanti betul ada telur cantik. Nampak? Kalau kita tak buang, dia akan terpotong telur tu. Ni boleh masak lah, boleh goreng sedap. Tengok. Sangat besar. Saya ingat cerita masa saya kecil-kecil dulu, orang jiran sebelah rumah dia buat nasi belauk. Jadi masa kecil-kecil sekolah menengah tingkatan 1 macam tu, pergilah tolong dan ambil lah bahagian ini, hati dia. Ada lagi satu perut. Bahagian perut ni saya akan buang juga nanti. Ni jantung. Yang inilah nanti saya akan masa kecil dulu saya bawa balik untuk makan keluarga lah ya. Masak singgah macam tu. Okey, sekarang nak tunjuk cara potong. Okey, apabila kita potong, kita tak potong lurus macam ni, tak cantik. Dia kena serong sikit, tapi serong ke bahagian perut. Bukan serong macam ni, serong macam ni. Okey, bahagian ni nanti kita akan belah sebab dia besar. Okey.
Harap-harap jadilah sebab pisau ni sepatutnya tajam lah. Okey. Tajam. Okey, nampak seketul ni. Nanti kita buang bahagian yang darah-darah ni, nanti kita potong belah dua. Okey. Seterusnya, jangan terlalu nipis ya, macam ni. Ni 1 inci. Ada sampai 1 inci. Macam ni. Jangan terlalu tebal. Kita boleh potong dulu macam ni supaya nanti lauk kita cantik lah. Ini bukan orang pro ni, masih ada kekurangan lah. Kalau orang yang menjual ikan itu memanglah pro dia, pakar. Potong dulu, nanti kemudian kita akan potong setiap keping. Okey, bahagian hujung ni kita akan potong sini ya. Okey. Kita try dengan pisau besar pula. Kalau tak boleh guna pisau kecil tadi. Okey. Kalau kita terlalu kuat, isi dia keluar. Ya, okey. Ping. Keping ke berapa ni? Keempat. Okey. Tengok, kalau kita tak cepat-cepat dia akan keluar isi macam tu. Sebab tu dekat pasar dia guna satu pengetuk getah tu. Okey, sekarang saya tunjukkan bahagian ini. Bahagian atas sekali kita buang dulu. Buang dulu yang ni, yang kotor-kotor ni, baru kita belah dua lah supaya senanglah kerja kita. Kalau kita belah dulu, mungkin ada bahagian yang tak bertulang tu cepat hancur lah. Okey, macam ni. Nanti kita belah dua. Okey. Bahagian ini juga, bahagian kepala. Okey. Saya akan biarkan kepala tu sebiji. Tak perlu belah. Kita guna gunting. Kita buang ni supaya dia bukan kita nak makan pun bahagian pipi dia tu. Kita perlu bahagian kepala. Saya suka makan bahagian mata. Pelik lah. Okey. Gunting macam mana gunting lah bentuknya. Okey, nampak? Sebiji macam ni kita akan rebus. Biarkan dia sebiji. Okey. Kemudian akhir sekali saya nak tunjukkan bahagian perut. Perut ni dia sebenarnya sedap sebab dia nanti pejal. Kita buang dia. Dia besar lah perut dia dan isi dia pejal. Okey. Ni kalau tak nak gulai dalam gulai nasi belauk pun tak apa. Boleh buat singgang. Singgang sedap. Okey, itu saja. Nanti ni bahagian ni. Ini bahaya sikit ni. Nampak bahagian dua. Macam ni. Ya, sekarang kita bersihkan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ikan kita dah siap ya, potong, dah bersihkan. Akhir sekali kita siram dulu ya, sebelum kita susun dalam periuk untuk kita rebus. Okey, kita sekarang susun ikan kita dalam periuk ya. Saya guna periuk non-stick supaya tak melekat ya. Kalau lekat rugilah ikan kita ni esok nak buat gulai. Okey, susun elok-elok. Seekor ikan ni banyak.
Okey, macam tu. Macam tu. Okey. Telur letak tepi-tepi. Hati tepi, perut tepi. Okey. Sekarang kita masukkan air, garam, asam keping dan sedikit cuka untuk memejalkan ikan. Jadi lepas ni kita akan rebus sampai, kalau boleh rebus sampai dia kering lah, supaya garam, asam garam, gula tu masuk dalam ikan dan rasanya sedap. Sebab ikan tongkol ni dia tak ada rasa, dia kurang rasa berbanding dengan ikan-ikan lain lah. Okey, sekarang kita masukkan air. Air tu jangan terlalu banyak. Cukup macam tu je. Cukup macam tu je. Ni macam ni. Jangan banyak sangat. Okey. Lepas tu kita masukkan garam. 2 sudu, 3 sudu, 4 sudu. Terpulang pada tuan-tuan dan puan. Kalau terlebih masin pun nanti besok kita masukkan dalam kuah gulai, dia dah jadi kurang masin lah. Okey. Lepas tu gula, sedikit gula, jangan banyak untuk balance saja. Okey, macam ni kan. Nanti orang rasa pelik lah orang Kelantan ni makan letak ikan rebus gula. Tapi hasilnya sangat sedap. Okey, ni asam keping, asam gelugur. Besok kita keluarkan asam gelugur ya, supaya dia tak hancur. Okey, dan jangan lupa ini cuka makan. Letak sikit supaya pejal ikannya. Jangan banyak Okey, sudah. Sekarang kita pasang api. Onkan api, tutup dulu dan kita rebus dia sampai dia kering. Okey. Hasilnya nanti saya akan tunjukkan apabila dia dah kering. Ya, jumpa lagi. Okey, ini dia hasil ikan tadi yang kita rebus. Ya, dan kita akan biarkan 1 malam. Besok baru akan kita masak gulai nasi lauk. Okey, sahabat-sahabat semua, itu tadi perkongsian saya menyiang ikan tongkol hitam, membersihkannya dan merebus. Ya, sedap ke tak sedap ke? Cubalah. Jangan lupa subscribe. Ya, jumpa lagi besok.